Sebelum anda meneruskan tontonan anda, sila dapatkan earphone di ruangan description di bawah. Sila pasang earphone di telinga anda untuk dapatkan kesan kualiti bunyi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Eddie Auto TV Channel. Dalam segmen Di Sebalik Dunia Misteri kali ini, kita akan sambung kisah perjalanan ke Lumut, ke homestay tersebut. Kisah apabila kami sampai di sebuah rumah di kawasan taman teres 2 tingkat. Apabila kami sampai di kawasan tersebut, kami terus mengambil kunci rumah di peti box surat. Setelah itu kami membuka pintu gate untuk masukkan kenderaan di garage rumah tersebut. Apabila sampai, kami terus memasuki ruangan tamu di rumah, memeriksa kawasan rumah termasuk dalam dan tingkat atas. Kelihatan rumah tersebut kemas, cuma tandas kelihatan begitu basah sekali, ataupun tandas baru diguna oleh seseorang. Tapi itu tidak pastilah sama ada customer yang baru check out daripada rumah tersebut. Okey, saya mengarahkan supaya anak-anak buah saya mengambil barang di dalam van. Sementara anak-anak buah saya mengambil barang dalam van, saya cuba memeriksa kawasan sekeliling. Tiba-tiba kedengaran bunyi jeritan daripada luar rumah. Saya dan biras saya berlari keluar, melihat apa yang berlaku sebenarnya. Jadi anak buah saya ni yang paling kecil berumur 7 tahun memberitahu. Dia cakap, "Cik, ada lembaga hitam dekat dalam van." Kami terus memeriksa dalam van dan terus melihat sekeliling van tersebut, tetapi tiada sebarang kelibat kelihatan. Setelah kami memeriksa dalam dan luar van, tiba-tiba kedengaran jeritan daripada dalam rumah. Saya dan biras bergegas ke dalam rumah, melihat apa yang telah berlaku di dalam rumah tersebut. Kedengaran bunyi seorang perempuan, bunyi suara garau. Lain macam ni. Daripada mana pula bunyi ini hadir? Kami semua terpinga-pinga mencari bunyi tersebut. Saya berlari ke dalam bilik melihat kakak ipar saya telah kerasukan. Suara garau itu keluar dari mulut beliau, menyatakan hutang nyawa mesti dibayar dengan darah. Alamak, ni dah lain macam ni, saya kata. Saya bagi tahu pada semua dan anak-anak buah saya, tolong bacakan ayat kursi yang lain. Tolong bersedia kalau apa-apa yang berlaku kan. Jadi saya minta ipar saya supaya azan. Jadi siapa yang boleh pegang kakak ipar saya tu, takut dia meronta-ronta nanti. Setelah setengah jam lebih kurang, kakak ipar saya meronta-ronta, mengulangi perkataan hutang nyawa mesti dibayar dengan darah. Jadi saya cuba bertanya kepada makhluk tersebut,
engkau nak apa sebenarnya? Apa yang telah berlaku? Benda itu menyatakan kau dah langgar anakku mati. Sekarang kau tak nak bertanggungjawab. Aku nak darah. Astagfirullahaladzim. Kami teruskan dengan bacaan. Mula-mula rasa panik juga sebab ini kan tempat orang, jadi kita nak minta tolong dengan sesiapa. Sama ada nak panggil ustaz dan dekat mana kan. Jadi kami teruskan dengan bacaan. Kami minta doa lah supaya dia pemudahkan lah. Dalam beberapa minit kemudian, tiba-tiba kakak ipar saya pengsan. Kami cuba mengejut beliau. Beliau bangun. Alangkah terkejutnya beliau bila mana dia kata, "Hai, ni dekat mana ni? Aku buat apa kat sini?" dia kata. Jadi maknanya tadi, daripada turun pada van tadi, beliau dah mula tidak sedar sebenarnya. Tidak sadarkan diri semasa turun dari van lagi. Jadi kita orang beritahulah apa yang berlaku kepada kakak ipar saya. Dalam keadaan yang sama, kami bagi tahu kepada yang lain supaya bertenang. Bertenang sebabnya makhluk ini bukannya hadir daripada rumah ini. Makhluk ini telah mengekori kita daripada hutan yang kita sesat tadi. Jadi saya harap korang semua relax. Jangan panik, relax. Buat apa yang patut, jadi bersedia kalau apa-apa berlaku. Jadi saya pun berfikir juga, rupanya benda ni ikut daripada kawasan hutan yang kita sesat tadi. Jadi saya bagi tahu kepada bira saya, kau ada rasa ke apa-apa yang mengikut tadi? Tapi dia kata dia tak pasti lah, dia cakap sama ada daripada rumah ini ataupun daripada kawasan hutan tadi. Tengok kawasan rumah ni okey. Cumanya kawasan ni agak sunyi lah. Yalah, maklumlah sekarang pun dah dekat pukul 4 pagi. Rumah sebelah pun rumah kosong. Jadi kita tak pastilah. Kita pun tak tahu ini tempat orang kan. Jadi kita fikir yang baik-baik aja lah. Jadi pada malam tu saya sebenarnya tidak dapat melelapkan mata lah. Berjaga-jaga, memerhati kawasan sekeliling. Janji anak buah saya serta kaum keluarga yang lain dapat tidur dengan nyenyak lah. Saya, ipar semua agak lewat juga tidur. Sehingga lepas subuh baru kami boleh tidur lah. Jadi setelah kami solat bersama, selepas pada itu baru kami boleh lelapkan mata sekejap untuk menghilangkan rasa mengantuk. Jadi kisah rantau-rantauan yang kita dapat pada kisah ini, kita seharusnya berhati-hatilah di dalam perjalanan ataupun memulakan sesuatu perjalanan. Beringat, beringat-ingat, jika kita dah tersesat, cepat-cepatlah berpatah balik. Jadi benda yang rasa tidak mustahil itu boleh berlaku kerana makhluk yang berada di sekeliling kita sentiasa memerhatikan jejak kita. Jadi dari kisah ini kita juga tidak dapat merungkai makhluk yang berada berdekatan dengan kita semua. Kita juga gagal merungkai segala misteri yang menyelubungi kehidupan kita. Jangan lupa, di sebalik dunia misteri pasti ada yang mengekori anda.